Ada 3 benda yang akan buatkan jantung kita berhenti sekejap, and that is nampak hantu, perempuan cakap I love you, and last, dashboard keluar engine warning light. Kalau 2 tu saya tak boleh nak tolong, yang ketiga tu saya boleh bagi information yang memberi jangka hayat enjin kita ke tahap yang lebih optimum. Saya cover full artikel berkenaan kisah ni dekat dalam buatbincang.com, and kepada yang nak sembang kereta, masuk forum buatbincang.com. Filter. Air filter ni ibarat bulu-bulu hidung kita. Dia filter habuk-habuk yang ada yang tak lama lagi jadilah tai hidung. And tai hidung yang tak dikorek akan buatkan kita rasa sesak sikit nafas. Jadi apa yang kita buat? Kita korek hidung. Geli ya. Enjin perlukan letupan untuk terus bergerak. Untuk dapatkan letupan pula, enjin perlu campuran udara and fuel untuk diblend bersama seperti kopi Arabica daripada Timur Tengah dengan rasio lebih kurang 14.7 rasio 1. 14 udara, 1 minyak. 2 ni campur, masuk dekat dalam enjin silinder, piston kompres, and spark plug pun boom. Ratio tadi tu kenapa exactly dekat area 14.7 ratio 1, saya tak tahu kenapa, korang pun malas nak tahu kenapa. Tapi apa yang kita nak kena ingat, bila ratio udara and minyak terlalu jauh daripada angka tadi, some komponen dekat dalam enjin akan rosak. Air fuel ratio yang tak balance ada 2. Sama ada udara tak cukup ataupun minyak yang tak cukup. Untuk minyak, boleh jadi fuel line problem, fuel pump nak rosak. So minyak pun tak sampai dengan amount yang mencukupi. Result dia, enjin akan bekerja dengan haba yang lebih panas sebab kurang lubricant. Untuk belah udara pula, untuk air filter dia bekerja dengan fungsi yang sama dengan bulu hidung kita. And that is untuk menghalang everything else dan udara daripada lalu and pergi ke dalam enjin. And untuk kes hidung kita pula, ke sini. Sebab kalau ada enjin macam pasir ataupun worse lah, air masuk dekat dalam silinder enjin, yelah memang tangan kita tak boleh nak masuk dekat dalam air intake tu. Tapi air dengan pasir boleh. Benda ni dia akan bagi damage dekat cylinder wall, piston and even exhaust manifold. Kalau air masuk tu, puff, dia terus hydrolock bib. Kalau pening, tak apa. Just tahu yang air filter tu wajib bagul gunah. Namun, ada yang akan terlepas pandang yang air filter akan kotor and clogging. Dia akan filter segala mak nenek habuk, benda asing, even kata-kata kesat pun dia filter juga. Tapi bila dia sekat, maknanya kotor semua terkumpul dekat situ. And at some point, even udara pun tak boleh lalu. Once udara tak boleh lalu, bacaan untuk air fuel ratio pun akan berubah. ECU dia akan tolong adjust juga dia punya ratio. Tapi kalau dah teruk sangat, ECU pun tak boleh nak tolong. Udara udara kurang bermakna minyak yang akan terlebih dekat dalam silinder. Efek dia, kereta akan makan minyak kuat and akan ada damage dekat catalytic converter. Sebab kerja catalytic converter tu untuk filter asap, bukannya minyak dekat dalam liquid state. Semua ni dia jadi sebab tak check air filter. Just check saja air filter. Kalau boleh tembak angin, tembak. Kalau boleh tukar baru, kalau boleh tukar baru terus. Satu lagi yang perlu kita check adalah bau kereta. Sebab kalau busuk nanti, tak ada siapa yang nak masuk dekat dalam kereta kita kali yang kedua. Oleh itu, gunalah Aerilavia Air Freshener. Mampu menyelamatkan kita daripada bau durian dan bau petai daripada kekal di dalam kereta dengan hanya 1 tonggengan. Dan dengan bermulanya musim durian, penggunaan Aerilavia Air Freshener semakin diperlukan. Datang dengan 4 pilihan bau, beliau mampu bertahan sehingga bulan kedua dengan hanya 1 tonggengan seminggu. Kepada hantu-hantu durian, dapatkan Aerilavia sekarang sementara voucher masih ada. Musim durian is very good. Carbon cleaning. Macam tadi, kita ada minyak yang melebihi daripada ratio and terletup dekat dalam enjin. Dari situ terbentuklah carbon build up. Kalau korang pernah bakar lah barbecue, lepak bakar ayam kambing semua, lepas tu lepas daripada bakar tu, dekat area api tu dia penuh dengan bekas arang. Kita bayangkan karbon tu lebih kurang macam tu lah. Ke tak pernah bakar barbecue? Ni rupa dia. Oh yeah. Carbon deposit and build up adalah by-product combustion engine yang datang daripada combustion yang tidak lengkap. Karbon-karbon ni untuk satu tempoh masa dia akan mengeras dekat dalam enjin internal macam jarum injektor, dekat cylinder wall, dekat intake valve. Kat mana dia nak melekat tu, dia melekat lah ikut suka hati dia. Untuk GDI engine, gasoline direct injection, carbon build up tu lagilah mudah untuk bagi efek sebab jarum injektor dah confirm duduk dekat dalam combustion chamber. Lagi mudah lah untuk tertutup dengan carbon.
Kita sedia maklum yang kita guna minyak hitam untuk melicirkan part-part yang ada dekat dalam kereta kita. Nak bagi semua part yang bergerak dengan lancar tanpa any friction. Tapi karbon, dialah penjahat minyak hitam. Sebab once dia dah melekat banyak, minyak hitam tak boleh nak lincirkan dah part-part ni semua. Sebab dia duduk kat tengah-tengah tu. Minyak hitam pun dah tak sampai. Maka, masalah yang datang dekat dalam enjin kita hampir sama dengan bila kita tak tukar minyak hitam. And that is bad fuel economy, stalling, overheat, and yang paling tak sedap dengar, engine knocking. Normally dekat 50,000 ke 100,000 mileage, enjin kita dah ada sebenarnya carbon build up. Yelah, nak betul-betul tengok carbon build up dekat dalam enjin internal, dekat area valve tu kan. Siapa je yang dapat tengok? Nak kena masuk kamera bagai. General rule of thumb, kereta kita mileage 50 ke 100,000 sepatutnya dah ada carbon build up and kena buat something. And apa yang kita boleh buat is get rid of that carbon lah. Apa yang korang buat? Cari carbon cleaning yang paling baik yang ada dekat dalam market. Korang search and apply lah dekat kereta korang. Ada yang masuk ikut minyak hitam, ada yang masuk ikut tangki minyak, masuk ikut vacuum line pun ada. Macam-macam brand ada. Korang tengok lah. Tak ada siapa sponsor abang. Abang pun tak sebut mana-mana. Engine oil. And obviously, engine oil change adalah perkara yang paling wajib and paling common yang kita biasa dengar pun. Hari tu saya ada buat story pun dekat TikTok. Remind follower untuk jangan lupa untuk tukar minyak ATF. Gearbox punya fluid tu. Sebab ramai orang terlepas pandang. Yang komen pun memang cakap diorang tak tahu pun gearbox kena tukar minyak. Lagi ekstrim dekat komen, even minyak hitam pun diorang tak ingat nak tukar. Set lah reminder. Rajin-rajin lah tengok dekat touch cermin tu berapa jauh lagi tinggal untuk kita tukar minyak. Dan apa jadi bila kita tak tukar minyak hitam? Minyak hitam ni dia nak lalu dekat semua part dekat dalam enjin. Crankshaft, bearing, camshaft, semua valve. Dia nak lincirkan komponen ni semua sebab dia bergerak laju. Makin moden kereta tu, makin kecil lah saluran untuk minyak hitam tu nak lalu. Lagi-lagi yang ada VVT punya sistem tu. Minyak hitam ni pula bukan selama-lamanya di liquid state. Bukan. Selepas satu tempoh masa dia bergerak, dia main dengan panas enjin pada masa tu, liquid state slowly berubah kepada solid state. Minyak hitam tu dia mula memejal. Start jadi macam gel. Last kali dia fully sludge. Melekit macam tu. Tapi melekit tu kali hitam lah. Saluran untuk minyak hitam jadi makin sempit. And bila minyak hitam dah jadi sludge, minyak hitam tak akan mampu untuk capai ke dalam semua part yang memerlukan lubricant. Bila benda ni terjadi, enjin kita kena bekerja dengan lagi kuat sebab friction dekat dalam enjin menjadi semakin besar. Masa ni, even panas pun dah tak boleh nak dissipate melalui minyak. Enjin overheat, head gasket boleh rosak, and yang paling kita tak nak, complete engine failure. Benda ni memang seram. Sebab tu kita kena ambil kira minyak hitam. Ada minyak semi-synthetic, fully synthetic, mineral. Setiap jenis minyak tu dia adalah oil change interval dia. Ada yang seawal 5,000 kilo, ada yang boleh pergi sampai 10,000 kilo. Yang tu semua orang tahu. Yang ramai tak tahu is minyak hitam hari ni ada standard. Sebab kereta moden sekarang penuh dengan turbo, built-in bagai. And untuk coupe dengan turbo engine, minyak hitam start datang dengan dia punya standard tersendiri. Kalau pelik kenapa ada murah ada mahal tu, salah satu inilah dia. Latest hari ni minyak hitam datang dengan standard GF6. Ada yang datang dengan lower GF5. Untuk kereta natural aspirated tak perlu pun ambil kira sangat. Tapi kereta yang ada built-in turbo wajib follow standard. Tukar minyak hitammu, kerana bila enjin tidak rosak, kita akan ada banyak duit untuk makan dekat Family Mart. Dengar cakap Umi, tingkatkan prestasi. Zas! Terima kasih kerana menonton video ini. Sila subscribe sekarang to this channel. Sebab kalau korang tak subscribe kan terlepas pula video lain nanti. Beli Relavia Affectionate untuk dapatkan pengalaman memandu yang lebih baik. Full artikel dekat dalam buatbincang.com. Jumpa lagi lepas ni.